Sambungan kisah rumah sewa berhantu. Anak aku yang nombor 2 demam. Pukul 3 pagi, aku kena bagi dia ubat. Kena bagi ubat 6 jam sekali sebab takut panas dia naik. Aku kejutkan suami masa nak bagi ubat kat anak aku tu. Sebab dia kadang-kadang susah nak bagi makan ubat. Biasalah budak-budak buat makan ubat ni susah. Masa tu sunyi je. Tapi tiba-tiba aku terdengar bunyi anjing menyalak hantu. Aku boleh dengar ada beberapa ekor anjing berlari tepi rumah aku. Lepas tu suami aku kejutkan anak untuk makan ubat. Lepas je anak aku makan ubat, dia pun tidur balik. Dalam bilik aku ada tingkap cermin jenis nako. Suami aku duduk menghadap aku dan tingkap. Aku pula membelakangi tingkap. Tiba-tiba aku terdengar bunyi macam kuku mencakar tingkap. Aku suruh suami aku tengok benda apa yang duk cakar tingkap. Suami bagi isyarat supaya aku diam dan terus tidur. Lama-lama bunyi cakaran tu makin kuat. Lepas tu aku dengar bunyi macam jari dan kuku yang panjang masuk dalam tingkap tu. Bulu roma aku dah meremang. Aku terus pandang suami bila bunyi tu makin kuat. Tiba-tiba tingkap terbuka. Aku tak dengar bunyi suara atau bunyi cakaran lagi. Kali ni aku suruh suami aku tengok apa yang buat tingkap terbuka luas. Aku pun tak berani nak pandang belakang. Rupa-rupanya suami aku pun takut nak tengok siapa yang buka tingkap. Dia terus merangkak sambil kepalanya ditundukkan ke bawah. Apa yang pasti, dia tak nak tengok siapa yang buka tingkap. Bila dah sampai kat tingkap, dia terus angkat tangan dan tutup tingkap tu. Kepalanya masih ditundukkan ke bawah. Aku pun takut nak tengok sebab bila tingkap tu terbuka luas, ada angin yang sangat kuat kat luar. Aku rasa seram sangat masa tu. Esoknya, mak aku datang nak melawat anak aku yang demam. Anak aku dah semakin pulih. Mak aku datang dah petang. Masa nak solat asar, mak aku mandi. Okey je dia masa dia masuk ke bilik air. Elok je dia bersembang bergelak dengan aku. Tapi bila dia keluar dari bilik air, aku dengar dia maki hamun dan meludah. Pelik aku, mak aku ni dah kena sampuk ke? Sebab masa nak masuk bilik air tadi, dia elok je. Aku tanya dia, kenapa mak marah-marah ni? Dia bagi tahu masa dia tengah mandi, tiba-tiba dia duduk kat tempat lain. Dia dah tak nampak bilik air rumah aku. Apa yang dia nampak, dia dikelilingi hutan tebal. Dia sedang mandi di telaga yang airnya sangat kotor tapi sejuk sampai ke tulang. Dia dengar bunyi-bunyi yang menyeramkan. Rasa macam dia betul-betul berada di tengah hutan tebal. Tiba-tiba dia teringat yang dia sedang mandi dalam bilik air rumah aku. Dia tahu ini permainan syaitan. Terus dia baca surah Al-Fatihah. Lepas dia habis dia baca, baru dia nampak bilik air rumah aku. Mak aku terus percepatkan mandi dan keluar dari bilik air.
Sebab tu masa keluar, dia maki hamun dan meludah. Dia bagi amaran kat hantu yang ada kat rumah aku supaya jangan kacau dia lagi. Malam tu, dia tak boleh tidur. Dia hanya mengaji Al-Quran hingga ke subuh. Sebab dia cakap bila dia nak tidur je, macam-macam bunyi kat luar rumah. Dia suruh aku cari rumah lain sebab rumah ni keras katanya.